Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurin Darwisha dari kelas BMP 1 selaku moderator bagi kumpulan ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Sumaya binti Abdul Yazid dari kelas BMP 1. Saya merupakan panel pertama bagi perbincangan kali ini. Assalamualaikum, saya Siti Hadira binti Zainal juga dari BMP 1 merupakan panel anda yang kedua. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi tugasan 3 GWCP 1042 merupakan tugasan berkumpulan yang ahlinya terdiri daripada saya, Nurin Darwisha binti Syamsul, seterusnya Siti Sumaya binti Abdul Yazid dan akhir sekali Siti Hadira binti Zainal. Tugasan perkumpulan ini mengajak kami untuk menganalisis keutuhan dan kejelasan penulisan wacana di mana nama pensyarah bagi kursus ini adalah Dr. Wan Afizi bin Hanafi. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Saya Nurin Darwisha binti Syamsul merupakan moderator bagi kumpulan ini dan Siti Sumaya binti Abdul Yazid merupakan panel pertama kami dan Siti Hadira binti Zainal merupakan panel kedua bagi kumpulan dalam tugasan ini. Baiklah, seterusnya sebelum kami bergerak kepada isi kandungan yang akan kami bawa dalam tugasan ini, dalam perbincangan ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah penghargaan. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah kehajat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kami bersama-sama bekerjasama dalam menyiapkan kerja khusus bagi subjek penulisan akademik dengan kodnya GWCP 1042 dengan jayanya. Baiklah, pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Wan Afizi bin Wan Hanafi yang telah banyak menunjuk ajar, bersabar dan juga memberi penjelasan yang sangat sistematik dan juga spesifik untuk kami dari awal tugasan ini diedarkan sehinggalah dalam proses menyiapkannya. Malah kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang bersama-sama bertungkus lumus demi melaksanakan tugasan ini, bertukar-tukar idea dalam membantu menyelesaikan masalah dan juga tanpa mereka kami tidak dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Baiklah, berikut merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan, yang akan kami bincangkan di dalam tugasan ini. Yang pertama sekali adalah definisi. Kami akan menceritakan tentang definisi keutuhan wacana. Yang kedua, kami akan membentangkan tentang konsep-konsep yang ada dalam keutuhan wacana. Seterusnya, analisis keutuhan wacana. Kami akan menganalisis keutuhan wacana yang ada dalam artikel yang kami pilih. Dan akhir sekali, kami akan menjelaskan tentang kejelasan dalam penulisan di dalam artikel pilihan kami. Di sini akan saya jelaskan tentang definisi keutuhan wacana. Baiklah, berdasarkan kajian saya dalam buku penulisan akademik 2023, ia menyatakan bahawa keutuhan wacana itu merupakan satu aspek yang amat penting dalam sesebuah penulisan. Maka di sini jelaslah sesebuah penulisan itu perlulah kita kaji bahawa ia ada keutuhan wacana itu ataupun tidak untuk kita menjamin bahawa sesebuah penulisan itu sebuah penulisan yang mempunyai kesatuan idea ataupun secara tidak teratur. Ia akan menentukan sesuatu penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya kumpulan ayat yang tidak tersusun ataupun tidak berurutan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan satu persatu perkataan yang ada dalam keutuhan wacana. Utuh itu sendiri membawa maksud tidak rosak berdasarkan penulisan akademik 2023. Seterusnya, perkataan keutuhan ia membawa maksud satu kesempurnaan tanpa cacat celah ataupun kerosakan menurut Kamus Dewan Perdana 2021 yang saya dapat dalam penulisan akademik 2023. Selain itu, wacana itu merujuk kepada satu kesatuan idea di mana ia merupakan idea yang banyak, idea yang disediakan oleh penulis terlampau banyak ataupun ada banyak isi yang ingin disampaikan oleh beliau dan beliau akan menyatukan idea itu secara sistematik
berurutan dan juga tersusun. Ia berdasarkan penulisan akademik 2023 dan keseluruhan tutur yang ada dalam sesebuah penulisan itu melibatkan satu kesatuan buah fikiran, fakta ataupun cerita. Ia menurut Kamus Dewan Perdana 2021 yang saya dapat dalam penulisan akademik 2023. Baiklah, akhir sekali, maksud keseluruhan bagi keutuhan wacana itu sendiri bermaksud kesatuan idea yang sempurna. Maka di sini penulis itu akan menyatukan semua idea yang ingin disampaikan secara sempurna dan juga secara sistematik. Ini yang saya tegaskan bahawa sebuah penulisan akademik itu dapat kita jamin bahawa ia mempunyai kesatuan idea ke tidak melalui menganalisis keutuhan wacana dalam penulisan itu sendiri. Keutuhan wacana dapat kita kesan melalui susunan yang berurutan dan juga tersusun ataupun teratur dalam sesuatu wacana tersebut. Baiklah, perbincangan ini akan kami teruskan dengan menjelaskan konsep keutuhan wacana. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan secara ringkas tentang setiap daripada konsep keutuhan wacana ini. Keutuhan wacana terdiri daripada 4 konsep yang berbeza serta kajian yang berbeza. Yang pertama sekali adalah konsep keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan aspek semantik jalinan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain serta satu perenggan dengan perenggan yang lain. Yang kedua, konsep keutuhan leksikal membincangkan tentang hubungan yang kita gunakan kata ibarat yang menunjukkan perumpamaan untuk menjelaskan maksud kepada sesuatu yang telah dinyatakan. Yang ketiga adalah keutuhan gramatikal di mana ia menjelaskan tentang hubungan dari segi gramatikal ataupun tata bahasa yang harus kita perlihatkan, yang harus kita tekankan dalam hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Dan akhir sekali konsep keutuhan wacana iaitu keutuhan fonologi di mana ia membincangkan ataupun ia merupakan satu kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan dengan senarai bunyi bahasa serta ciri-ciri bunyi tersebut dan peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya perbincangan ini akan saya serahkan kepada rakan-rakan sekumpulan untuk membincangkan tentang konsep keutuhan wacana, konsep-konsep keutuhan wacana dengan lebih jelas dan lebih terperinci. Terima kasih kepada saudari Nuri. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu keutuhan semantik. Keutuhan semantik terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang pertama adalah hubungan semantik antara bahagian wacana yang terdiri daripada 5 hubungan. Antaranya adalah hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah hubungan memperkuatkan isi. Okey, yang seterusnya adalah hubungan semantik yang dapat dilihat dari segi konteks dan latar wacana. Ianya terdiri daripada kesatuan tajuk dan topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan penggunaan laras bahasa yang sesuai. Okey, berikut adalah contoh keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Contohnya seperti yang dikatakan di dalam artikel tersebut, satu daripada kelebihan bahasa ialah kemampuannya untuk memupuk semangat patriotik dalam masyarakat. Hal ini merujuk kepada hubungan memperkuatkan isi. Hal ini kerana ayat yang mengikutinya itu ialah kemampuan untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat adalah memberi maklumat tambahan tentang salah satu daripada perkara yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya, iaitu satu daripada kelebihan bahasa
itu. Dengan tujuan untuk memperkukuhkan lagi pernyataan tersebut. Jadinya di sini maksudnya ialah kemampuannya untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat adalah ayat untuk memperkuatkan pernyataan satu daripada kelebihan bahasa. Dia menerangkan kelebihan bahasa itu ialah dapat memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Mari kita lihat ke contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya adalah peribahasa ini mengajar pengguna bahasa untuk bersatu dan mengelakkan diri daripada berpecah belah dan memberikan amaran tentang kesan sekiranya tidak bersatu, iaitu robohnya kekuatan bangsa. Ini membawa maksud terdapat hubungan simetik sebab dan akibat. Saya mengatakan ini kerana berdasarkan peribahasa yang dinyatakan, iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Penggunaan bahasa untuk bersatu dan mengelakkan diri daripada berpecah belah dapat mengelakkan robohnya kekuatan bangsa. Maksudnya di sini, sekiranya tidak bersatu adalah sebab, dan robohnya kekuatan bangsa itu adalah akibat daripada tidak bersatu tersebut. Seterusnya kita pergi kepada teks seterusnya, iaitu dalam hal ini persefahaman dalam kalangan masyarakat dapat mengukuhkan ikatan perpaduan manakala perbalahan menyebabkan perpecahan. Okey, di sini teks ini merujuk kepada sebab dan hasil dan juga sebab dan akibat. Maksudnya di sini ada dua hubungan, iaitu hubungan sebab dan hasil dan juga sebab dan akibat. Okey, kenapa saya berkata begitu? Hal ini kerana dalam teks persefahaman dalam masyarakat, persefahaman dalam kalangan masyarakat adalah sebab dan dapat mengukuhkan ikatan perpaduan adalah hasil, manakala perbalahan itu adalah sebabnya dan menyebabkan perpecahan adalah akibat. Hal ini kerana yang boleh membezakan antara sebab dan hasil, dan sebab dengan akibat adalah kalau kita kata sebab dan hasil, maksudnya hasil ini adalah hasil yang positif. Kalau hubungan sebab dan akibat itu adalah akibat yang berimpak negatif. Seperti itu. Terima kasih saudari Sumayah atas penerangan yang cukup jelas. Seterusnya bersama saya, panel anda yang kedua, kita akan menelusuri berkaitan dengan keutuhan leksikal. Hubungan dari segi leksikal ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Terdapat 6 hubungan leksikal, iaitu antonim, sinonim, himonim, hiponim, homograf dan juga polisem. Saya akan menjelaskan mengikut urutan hubungan leksikal. Saya akan mulakan dengan antonim. Pertama, merupakan kata-kata yang berlawanan makna. Perhubungan antara kata yang menunjukkan unsur berlawanan makna atau pertentangan makna. Kedua, sinonim merujuk kata-kata yang mempunyai makna yang hampir-hampir sama tetapi berbeza nilai rasa dan penggunaannya. Ketiga, hubungan leksikal bagi himonim menerangkan perkataan yang mempunyai kesamaan dari segi ejaan, bunyi tetapi mempunyai makna yang berbeza berdasarkan perbezaan konteks.
tiada hubungan langsung antara perkataan yang mempunyai kesamaan tersebut. Keempat, hiponim ialah makna umum yang merangkumi makna khusus. Sebagai contoh, perkataan bunga mengandungi makna umum. Perkataan lain yang mempunyai makna khusus dan berhubungan kekeluargaan dengan bunga seperti dengan cempaka, anggerik, mawar dan melor. Kelima, homograf merupakan kata-kata yang mempunyai kesamaan bentuk ejaan tetapi tidak sama bunyi dan maknanya. Huruf-huruf yang membentuk perkataan tersebut sama, termasuk kedudukan huruf dalam perkataan, namun sebutannya berbeza. Perbezaan sebutan boleh dilihat dari sudut makna. Makna hanya dapat dibezakan melalui penggunaan berdasarkan konteks ayat. Akhir sekali, polisem ialah kata-kata yang mempunyai kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Analisis bagi contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel. Terdapat hubungan leksikal bagi antonim yang telah saya gariskan dalam ayat artikel ini. Frasa bukanlah semata-mata dan sebaliknya menunjukkan hubungan pertentangan antara dua konsep iaitu bahasa sebagai alat komunikasi dan alat yang mempengaruhi emosi. Ini memberi keutuhan leksikal kerana dua fungsi bahasa ini saling berkait tetapi bertentangan. Kemudian, dalam artikel ini terdapat hubungan leksikal untuk sinonim. Satu daripada kelebihan bahasa ialah kemampuannya untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Frasa memupuk semangat patriotik membawa makna yang sinonim dengan mengukuhkan ikatan dan perpaduan yang boleh difahami sebagai wujud dalam konteks patriotisme. Ini menghubungkan makna dan mencipta keutuhan dalam perbincangan. Kita beralih kepada contoh artikel ketiga. Peribahasa juga banyak mengajar seseorang untuk menghargai dan menghormati budaya, tradisi dan norma yang berlaku di tempat yang dikunjungi. Bagi keterangan ayat ini menunjukkan keutuhan wacana leksikal melalui penggunaan kata-kata yang saling berkaitan secara makna seperti menghargai, menghormati budaya dan tradisi dan juga norma. Kata-kata ini berkaitan secara sematik dan mencipta kesinambungan makna tentang nilai dan adat yang perlu dihormati. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang keutuhan gramatikal. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih buat rakan-rakan atas penjelasan yang begitu efisien sebentar tadi. Baiklah, di sini berkenaan keutuhan gramatikal, ia merujuk kepada konsep yang ketiga dalam keutuhan wacana. Di mana dalam keutuhan gramatikal ini terdapat 4 penanda gramatikal yang berbeza. Yang pertama adalah penanda hubung, yang kedua adalah penanda rujukan, yang ketiga adalah penanda penggantian dan yang terakhir sekali adalah elipsis. Baiklah, yang pertama sekali dalam keutuhan gramatikal, bagi penanda gramatikal yang pertama adalah penanda hubung. Penanda hubung ini berfungsi untuk menghubungkan antara perkataan dengan perkataan yang lain, ayat dengan ayat mahupun perenggan dengan perenggan lain dalam satu wacana dalam sesebuah penulisan tersebut. Penanda hubung ini berfungsi sebagai penghuraian di mana kita sedia lihat dalam penulisan di mana bila penulis itu ingin menghuraikan idea mereka
Perkataan yang digunakan, perkataan yang menjadi pilihan adalah seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain dan sebaliknya. Seterusnya, penanda hubung juga berfungsi sebagai pengembangan idea. Kita boleh kembangkan idea tersebut dengan menggunakan perkataan-perkataan yang spesifik bagi memudahkan pembaca untuk mengenal pasti bahawa idea tersebut telah dikembangkan. Antara perkataannya adalah seperti, dan, tetapi, oleh itu, kerana dan dengan. Akhir sekali adalah penanda hubung ini berfungsi bagi penambahan idea. Bagi memudahkan pembaca untuk mengenal pasti bahawa berikut merupakan idea yang ditambah, mereka akan lihat ataupun mereka akan merujuk kepada perkataan sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, pada masa dan ketika itu. Baiklah, penanda gramatikal yang kedua adalah penanda rujukan. Penanda rujukan ini merupakan perkataan yang boleh kita rujuk kepada kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda mahupun manusia. Baiklah, di sini terdapat 5 kata ganti nama yang berbeza, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tempat, kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama tanya dan kata ganti nama tak tentu. Baiklah, yang pertama adalah kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini boleh terbahagi kepada 3 perkara ataupun 3 kata ganti nama diri yang berbeza. Yang pertama adalah kata ganti nama diri pertama, kedua adalah kata ganti diri yang kedua, dan yang ketiga adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Baiklah, yang pertama sekali, kata ganti nama diri yang pertama. Kata ganti nama diri yang pertama ini digunakan bagi menggantikan nama orang yang sedang bercakap. Contohnya seperti saya ingin bercakap dengan orang lain, maka saya yang sedang bercakap merupakan orang yang pertama. Menggunakan kata ganti nama diri yang pertama, maka saya harus membahasakan diri saya sebagai aku, saya mahupun kami. Jika orang yang bercakap itu terdiri daripada lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang ataupun selebihnya, maka mereka harus menggantikan nama diri mereka dengan menggunakan kami. Yang kedua adalah kata ganti nama diri yang kedua, di mana ia secara spesifiknya merujuk kepada orang yang sedang dilawan bercakap. Contohnya, apabila saya bercakap dengan orang yang kedua, maka orang kedua itu akan saya menggantikan nama dirinya sebagai kamu, awak ataupun kalian. Jikalau mereka itu lebih daripada seorang, maka saya akan gantikan nama diri mereka sebagai kalian. Ataupun kata ganti nama ini dapat kita ringkaskan ataupun singkatkan seperti kau, ku ataupun mu. Baiklah, yang terakhir sekali adalah kata ganti nama diri yang ketiga, merujuk kepada orang yang sedang diperkatakan. Apabila saya bercakap dengan seseorang dan kami ingin menceritakan tentang orang yang ketiga ataupun orang yang diperkatakan, hal ini akan kami menggantikan nama yang sedang diperkatakan dengan mereka ataupun dia. Baiklah, yang kedua adalah kata ganti nama tempat. Kata ganti nama tempat ini biasanya digunakan untuk menggantikan kedudukan sesuatu tempat tersebut. Kata ganti nama tempat pula dapat dibahagikan dengan 3, iaitu situ. Situ itu menunjuk kepada tempat yang jauh tapi masih boleh dilihat. Seterusnya adalah sini, di mana ia menunjukkan tempat yang dekat dan dapat dilihat secara jelas. Dan akhir sekali, sana, ia merujuk kepada tempat yang jauh dan tidak dapat dilihat. Yang ketiga adalah kata ganti nama tunjuk. Ia merujuk kepada sesuatu perkara ataupun benda-benda yang kita ingin tunjukkan. Yang keempat adalah kata ganti nama tanya, di mana ia merujuk kepada perkara di mana apabila kita ingin menanyakan benda, orang, haiwan, tempat ataupun hal.
Di mana kata ganti nama tanya ini boleh kita letak di awal ayat, di permulaan ayat ataupun di akhir ayat. Contohnya, siapa, apa dan mana. Akhir sekali adalah kata ganti nama tak tentu di mana ia digunakan untuk kita menanyakan sesuatu hal berkenaan benda, orang, haiwan, tempat dan hal, sama seperti kata ganti nama tanya, tetapi di sini ia secara umum. Contohnya, siapa-siapa, apa-apa dan mana-mana. Dia terbuka secara umum. Baiklah, penanda gramatikal yang ketiga adalah penanda penggantian di mana ia membincangkan tentang perkataan ataupun frasa yang boleh kita gantikan oleh perkataan atau frasa yang lain dalam wacana yang sama untuk kita mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat yang telah dinyatakan. Penanda penggantian ini terdiri daripada frasa nama, frasa kerja ataupun klausa. Baiklah, keutuhan gramatikal bagi penanda gramatikal yang keempat adalah elipsis. Elipsis ini merupakan pengguguran kata untuk mengelakkan maklumat berulang dalam ayat yang seterusnya. Pengguguran ini berlaku apabila kata, frasa ataupun klausa telah disebut dalam ayat yang sebelumnya. Ia adalah untuk menggugurkan kata atau frasa yang telah dinyatakan. Contohnya, Alia makan nasi dengan cepat, manakala Fizana makan dengan perlahan. Jelaslah di situ bahawa perkataan nasi itu telah digugurkan kerana ia merujuk kepada perkara yang sama pada ayat sebelumnya. Baiklah, berdasarkan artikel yang kami pilih, saya sudah menganalisis bahawa terdapat perkataan yang dapat kita jelaskan tentang keutuhan gramatikal. Di sini merupakan contoh-contoh yang kita boleh lihat secara jelas. Yang pertama sekali adalah sebaliknya. Alat yang mampu mempengaruhi jiwa dan emosi pendengarnya, di mana perkataan sebaliknya itu merujuk kepada penanda penghubung di mana ia berfungsi sebagai penghuraian idea di situ, dan perkataan dan berfungsi sebagai pengembangan idea. Seterusnya adalah kelebihan ini merupakan ciri penting bahasa sekiranya digunakan dengan kaedah dan tujuan yang betul. Kelebihan ini merujuk kepada penggantian perkataan yang telah dinyatakan oleh ayat sebelumnya, di mana ia merupakan penanda penggantian di mana ia untuk mengelakkan maklumat yang sama berulang secara banyak. Seterusnya adalah oleh itu, di mana oleh itu berfungsi sebagai di bawah kategori penanda hubung, di mana ia berfungsi sebagai penambahan idea sama seperti perkataan dan itu sendiri. Dan seterusnya di situ, hal ini berlaku menerusi penggunaan bahasa berbentuk peribahasa. Hal ini juga sama seperti kelebihan ini di mana ia jatuh di bawah kategori penanda penggantian untuk mengelakkan berlakunya pengulangan maklumat di ayat yang seterusnya, walhal di ayat yang pertama sudah kita jelaskan bahawa apa yang ingin disampaikan. Dan di situ terdapat perkataan dan yang secara berulangan untuk menunjukkan tentang berfungsinya penambahan ataupun penghuraian idea tersebut. Di situ juga ada perkataan seterusnya, terdapat peribahasa yang memberikan panduan untuk mewujudkan persefahaman dengan cara bersatu padu. Seterusnya jatuh dalam penanda penghubung di mana ia berfungsi sebagai penghuraian idea, ingin menghuraikan idea dengan lebih lagi, dan perkataan dengan di situ berfungsi sebagai perkembangan idea. Terima kasih kepada Sahabat Hari Nuri atas pembentangan yang sebentar tadi. Okey, di sini saya akan menerangkan apa itu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi boleh dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara.
Intonasi ini dapat menimbulkan hubungan simetrik di antara wacana. Okey, intonasi suara membawa maksud sebagai penanda dan pemisah frasa dan memberi pembezaan kepada struktur ayat tersebut. Dan seterusnya, nada suara. Nada suara berperanan dalam membezakan bentuk ayat yang dinyatakan berdasarkan situasi dan keadaan. Dan yang terakhir, hentian suara memainkan berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Okey, berikut adalah contoh keutuhan fonologi berdasarkan artikel. Okey, seperti yang kita dapat lihat di contoh dalam artikel ini, kalau kita dapat dilihat di sini, penulis menggunakan noktah dan juga koma dalam penulisan beliau. Hal ini untuk menunjukkan ada perberhentian dalam penulisan, ada jeda dalam penulisan. Contohnya kita dapat dilihat di sini, maksud peribahasa ialah dua pemimpin bergaduh sehingga menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa. Di situ dia menggunakan noktah, bermaksud dia berhentikan dia menulis punya ayat di situ dan seterusnya, ayat yang seterusnya. Oleh itu, peribahasa ini mengingatkan pemimpin agar tidak menjaga kepentingan diri semata-mata dalam sesuatu perkara, tetapi turut menjaga kepentingan rakyat. Di sini dia penulis menggunakan koma dan juga noktah. Tujuan menggunakan koma ini untuk adakan sedikit jeda untuk ayat tersebut, dan noktah berfungsi sebagai perberhentian ayat. Baiklah, berdasarkan artikel yang kami pilih, telah kami lakukan sebuah kajian di mana kami menganalisis artikel tersebut dan akhirnya kami dapat menjelaskan tentang kejelasan penulisan yang berdasarkan kajian yang kami lakukan. Pertama sekali, artikel tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dan juga profesional. Yang kedua, penulisan ayat tersebut tidak kompleks, tidak susah dan mudah difahami. Ketiga, tujuan penulisan merupakan tujuan yang sangat jelas dan logik dan memudahkan pembaca untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Dan yang keempat, susunan ayat dalam penulisan mencapai objektif keutuhan wacana. Setelah kami kaji, setelah kami menganalisis, kami dapati bahawa penulisan itu dapat kita jamin tentang kesatuan idea kerana kami telah perlihatkan keutuhan wacana dalam penulisan itu dengan teliti dan juga secara mendalam. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya akan menerangkan apa itu kohesi. Dalam penulisan atau dalam teks yang baik mempunyai kohesi. Kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat menurut Michael Halliday dan Ruqayyah Hassan 1988. Okey, berikut adalah contoh kohesi yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Okey, dalam teks yang pertama, maksud peribahasa ini adalah dua pemimpin bergaduh sehingga menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa. Oleh itu, peribahasa ini mengingatkan pemimpin agar tidak menjaga kepentingan diri semata-mata dalam sesuatu perkara, tetapi turut menjaga kepentingan rakyat. Okey, di sini penggunaan peribahasa ini
dapat dilihat dia penulis menggunakan 2 kali ataupun berlaku pengulangan antara peribahasa ini. Hal ini merujuk kepada penulis ingin menerangkan peribahasa yang telah dinyatakan, iaitu gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Hal ini penulis ingin sentiasa merujuk apa yang ditulis adalah berdasarkan peribahasa yang telah dinyatakan. Oleh itu tidak berlakulah tidak berlaku pengeliruan jika beliau mengulangkan perkataan tersebut. Okey, seterusnya adalah penggunaan pemimpin juga berlaku pengulangan. Hal ini untuk merujuk kepada pemimpin yang bergaduh, dan ayat keterangannya adalah penulis mengingatkan kepada pemimpin bahawa agar tidak menjaga kepentingan diri semata-mata. Maksudnya dia penulis merujuk kepada teks yang atas bahawa pemimpin bergaduh sehingga menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa. Jadi dia menggunakan pemimpin pada ayat kedua untuk menerangkan apa sepatutnya pemimpin itu lakukan supaya tidak berlaku, supaya pembaca tidak merasa keliru dengan apa tujuan menulis ayat seperti itu. Okey, seterusnya kesimpulannya, peribahasa bukan sesuatu warisan tanpa makna. Sebaliknya, mengandungi pelbagai mesej orang dahulu kepada orang zaman ini yang dapat diambil iktibar pengajaran, terutamanya yang melibatkan semangat patriotisme. Dalam hal yang sama, terbukti bahawa peribahasa Melayu ini menggambarkan kehebatan bahasa Melayu dan kebijaksanaan orang dahulu. Di sini kita dapat lihat yang penggunaan penanda wacana. Oleh itu kesimpulannya dalam masa yang sama di situ menunjukkan bahawa penulis ingin menghubungkan ayat yang seterusnya dengan ayat yang sebelum. Di sini kita dapat melihat kekemasan dalam menyusun ayat. Jadinya penulis menggunakan penanda wacana sebagai penghubung ayat. Seterusnya kita dapat melihat penggunaan kata penghubung. Kata penghubung seperti sehingga, agar, tetapi, sebaliknya, terutamanya, dan. Penggunaan tersebut adalah untuk menghubungkan ayat atau menerangkan sesuatu ayat yang sebelumnya menjadi menggunakan kata hubung ini. Dia dapat dapat mengukuhkan ayat ataupun memberi keterangan kepada ayat yang sebelumnya. Jadi di sini penulis ingin menerangkan sesuatu perkara itu dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung dapat menerangkan lagi dengan penggunaan kata hubung itu kita dapat melihat penggunaan ayat itu adalah sangat tersusun dan dapat menyampaikan tujuan penulisan oleh penulis. Okey. Contoh yang kedua sama juga dengan contoh yang pertama tadi, iaitu maksud peribahasa ini ialah suatu pekerjaan hendaklah dikaji dengan sedalam-dalamnya dari mula hingga akhir supaya pekerjaan tersebut selamat dan sempurna. Peribahasa ini mengingatkan seorang untuk berfikir panjang sebelum membuat keputusan agar tidak menjelaskan diri sendiri dan orang lain. Di sini sama juga dia penulis menggunakan peribahasa ini. Peribahasa ini merujuk kepada peribahasa yang telah dinyatakan
iaitu sungguh pun Batam Merdeka, ingat pucuk akan terhempas. Jadi untuk menerangkan peribahasa di atas, penulis menggunakan partikel bahasa ini, peribahasa ini. Dan seterusnya beliau juga menggunakan kata hubung, iaitu ialah, supaya, untuk dan agar, untuk menghubungkan ayat ataupun menerangkan lebih lanjut tentang ayat yang sebelumnya. Apa itu koheren dalam penulisan akademik? Koheren ialah kesinambungan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana menurut Asma Haji Omar 1993. Terdapat cara untuk mengenal pasti koheren dalam penulisan akademik. Koheren dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Idea-idea dihuraikan dengan jelas dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Saya telah membuat contoh koheren berdasarkan artikel yang dianalisis. Terdapat garisan kuning yang saya buat untuk membezakan hubungan antara perenggan dengan perenggan, ayat topik dalam setiap perenggan, kesinambungan antara perenggan, ayat dan hujah. Dapat dilihat hubungan isi antara perenggan, kesinambungan jalan cerita yang tidak terputus antara perenggan. Dalam hal ini, persefahaman dalam kalangan masyarakat dapat mengukuhkan ikatan perpaduan, manakala perpalahan menyebabkan perpecahan. Ayat ini menerangkan dan menonjolkan koheren dengan meneruskan perbincangan tentang perpaduan dan perpecahan menggunakan hubungan antara persefahaman dan perpalahan. Ini menciptakan keseimbangan logik antara idea yang bertentangan dan menjelaskan kedua-duanya dalam konteks sosial. Seterusnya, terdapat peribahasa yang memberikan panduan untuk mewujudkan persefahaman dengan cara bersatu padu. Ayat ini koheren kerana ia menyambung idea sebelumnya mengenai perpaduan dan memberikan contoh lanjut peribahasa. Ini menunjukkan kesinambungan idea dari satu ayat ke ayat lain, menjadikan penulisan lebih teratur. Berikut adalah sumber rujukan yang kami rujuk. Terdapat 4 sumber rujukan yang telah kami rujuki selama kami melaksanakan tugasan ini. Seperti yang kita maklum, sumber rujukan adalah sangatlah penting dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti melakukan kerja kursus ataupun melakukan sebarang nota. Hal ini kerana sumber rujukan penting kerana supaya penghasilan produk kita, apa-apa yang kita menghasilkan, nota, kerja khusus dan sebagainya, tidak berlaku plagiat, tidak dikira sebagai plagiat jika kita memberikan citation kepada orang yang kita rujuki. Jadinya, sumber rujukan amatlah penting dalam melakukan sebarang pekerjaan supaya tidak dikira sebagai kita meniru seseorang itu ataupun individu yang telah menulis ataupun telah membuat hasil kerja. Jadinya kita haruslah memberi penghargaan kepada individu yang kita rujuki dengan membuat sumber rujukan. Itu saja. Terima kasih.